Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Khalid dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan proposal kajian tindakan PDPC bagi kursus kajian tindakan dalam pendidikan. Justru bagi tugasan ini, kami telah bersepakat untuk memilih tajuk Program kelas tambahan Bacalah Anakku bagi meningkatkan minat membaca bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 1 di SK Kuala Besut. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan 9 yang memiliki 5 orang ahli iaitu saya sendiri, Amirah Fakihah binti Maliki, Nur Syakirah Anisha binti Nur Asli, Nur Maslinda binti Ismail, Wan Haris Adlan bin Wan Abdul Hisham dan yang terakhir ialah Nurul Alis binti Baharudin. Bagi sesi pembentangan pada hari ini, terdapat beberapa elemen yang dibincangkan iaitu abstrak, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, fokus kajian, objektif kajian, sasaran kajian, cadangan tinjauan awal dan penilaian, program intervensi yang dijalankan, jadual pelaksanaan kajian, anggaran perbelanjaan dan akhir sekali ialah rumusan. Seterusnya, saya akan memulakan pembentangan dengan menyatakan abstrak bagi kajian ini. Kajian tindakan ini adalah bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tahun 1 yang tidak mampu membaca dengan lancar sehingga menjejaskan minat mereka untuk meneruskan pembelajaran bahasa Melayu. Ini adalah sebagai satu usaha bagi memupuk minat murid ke arah mempraktikkan budaya membaca di dalam kehidupan seharian. Kajian ini telah dijalankan terhadap 20 orang murid tahun 1 di SK Kuala Besut, Terengganu. Fokus kajian ini bertumpu kepada penguasaan terhadap kemahiran membaca yang merujuk kepada keupayaan murid untuk membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Malah ia juga merupakan komponen utama dalam 3M iaitu membaca, menulis dan mengira di dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR. Berdasarkan tinjauan awal, didapati bahawa murid tahun 1 tidak menguasai kemahiran membaca menggunakan pelbagai teknik bacaan sekaligus membuatkan fokus mereka untuk belajar terganggu. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif iaitu melalui kaedah pemerhatian dan temembual serta turut menggunakan kaedah kuantitatif melalui ujian pra dan pos. Dengan itu, suatu intervensi telah dijalankan iaitu program kelas tambahan Bacalah Anakku bagi meningkatkan minat membaca bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 1 di SK Kuala Besut. Oleh yang demikian, diharapkan dengan pelaksanaan intervensi ini, ia dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran membacanya ke tahap yang lebih baik serta meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PDPC Bahasa Melayu sekaligus mampu melahirkan generasi yang berilmu dan berwawasan. Sebelum menjalankan kajian dengan lebih lanjut, kami terlebih dahulu telah membuat refleksi awal dengan mengenal pasti fokus isu atau masalah yang menjadi keprihatinan semasa sesi PDPC. Justru berdasarkan pemerhatian, kami dapati bahawa murid tahun 1 mengambil masa yang begitu lama untuk menyelesaikan bacaan sesuatu petikan atau teks bahasa Melayu. Ketidakmampuan murid membaca dengan lancar memberi implikasi negatif kepada mereka, iaitu tidak minat untuk meneruskan pembelajaran sekaligus menyebabkan objektif pengajaran kami tidak tercapai. Amalan pengajaran kami sebelumnya mengandungi kekuatan tersendiri di mana kami menerapkan elemen pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan pembelajaran kooperatif seperti aktiviti mix and match. Hal ini adalah bagi memupuk kerjasama dan komunikasi antara pelajar kelas yang pelbagai. Selain itu, kami juga menerapkan penggunaan multimedia melalui tayangan video berbentuk penceritaan animasi bagi menggalakkan amalan membaca. Walau bagaimanapun, lama-kelamaan kami mendapati bahawa kebanyakan murid tidak lagi berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas kerana berasa bosan dengan kaedah PDPC yang sama. Misalnya, semasa disuruh membaca ayat atau petikan, mereka kurang memberikan respon dan penglibatan aktif sehingga kami terpaksa memetik nama mereka untuk aktiviti tersebut.
Tambahan itu, bukan di kelas kami sahaja, bahkan guru-guru lain turut menyatakan masalah pembacaan yang sama turut dihadapi oleh pelajar tahun 1 di kelas masing-masing. Perkara ini amat membimbangkan memandangkan penguasaan terhadap kemahiran membaca adalah penting bagi membolehkan pelajar meneroka bidang-bidang ilmu pengetahuan baru dari masa ke semasa. Pada masa yang sama, minat membaca dapat merapatkan jurang pengetahuan murid dengan tahap pengetahuan terkini. Oleh itu, jika tidak dipupuk minat serta kemahiran membaca dari awal, dikuatiri murid tersebut gagal untuk menguasai apa yang disampaikan oleh guru sewaktu PDPC berlangsung. Dan seterusnya berasa terpinggir, kurang keyakinan dan berpersepsi negatif terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya. Oleh itu, sebagai guru Bahasa Melayu, kami berasa terpanggil untuk memulakan usaha dalam memperbaiki situasi ini. Selain memikirkan masalah ini berpunca dari diri kami sendiri, kami perlu mendekati murid untuk mendalami masalah mereka dan mencari solusi terbaik bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Hasilnya, kami dapati bahawa terdapat faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada isu ini. Antaranya ialah persekitaran kelas yang kurang kondusif dan padat. Yang kedua ialah latar belakang sosioekonomi keluarga yang berpendapatan rendah. Dan yang ketiga ialah sikap dan amalan pentadbir yang kurang memberi penekanan terhadap keperluan murid tahun 1 yang akhirnya menyumbang kepada masalah pembacaan murid sehingga menyebabkan keciciran dalam pembelajaran. Sehubungan itu, satu tindakan sistematik dan terancang melalui kajian tindakan telah diambil bagi mengatasi masalah kekurangan minat membaca supaya murid tidak terus ketinggalan dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Justeru, kami telah memutuskan untuk menjalankan kajian tindakan bertajuk Program Kelas Tambahan Bacalah Anakku bagi meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid tahun 1 di SK Kuala Besut. Jadi seterusnya saya serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang berikutnya. Okey, terima kasih kepada rakan sekumpulan saya. Sebelum saya teruskan pembentangan tajuk fokus kajian ini, jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu, iaitu nama saya Wan Hari Adlan bin Muhammad Bishan. Okey, saya akan membentangkan slide iaitu fokus kajian. Okey, hasil pemerhatian sepanjang PDBC Bahasa Melayu didapati bahasa majoriti daripada murid tahun 1 SK Kuala Besut gagal untuk menguasai kemahiran membaca. Jadi hasil kajian mendapati masalah ini berpunca daripada 4 perkara. Iaitu yang pertama, keupayaan berfikir yang rendah. Yang kedua, tidak dapat memberi tumpuan yang lama. Yang ketiga, tidak boleh membaca perkataan yang lebih daripada 2 suku kata. Dan yang keempat adalah tidak memahami apa yang dibaca, iaitu bacaan yang tidak bermakna. Okey, oleh yang demikian, satu intervensi telah dirancang iaitu program Bacalah Anakku bagi meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid tahun 1 di SK Kuala Besut. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada kumpulan saya. Baik, untuk kajian kami juga mempunyai objektif kajian iaitu secara umumnya adalah bagi meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 1 Sekolah Kebahasaan Kuala Besut dengan lancar serta memupuk minat murid dalam budaya membaca di dalam kehidupan seharian melalui program Kelas Tambahan Bacalah Anakku. Justru itu, melalui pelaksanaan program ini diharapkan ia dapat membantu kami selaku guru menambah baik amalan pengajaran dan pemudah caraan PDPC dengan berkesan. Selain itu, ia juga diharapkan mampu meningkatkan kemahiran membaca murid tahun 1 Sekolah Kebahasaan Besut, iaitu keupayaan membaca dengan sebutan, intonasi serta jeda yang betul berdasarkan tanda bacaan dan membaca dengan lancar menggunakan pelbagai teknik bacaan. Baik, seterusnya adalah objektif kajian bagi program kelas tambahan Bacalah Anakku bagi meningkatkan minat membaca Bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 1 di SK Kuala Besut. Kami mempunyai 3 objektif kajian di dalam kajian kami ini.
Baik, untuk objektif kajian pertama iaitu memastikan sekurang-kurangnya 80% murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kuala Besut menguasai tahap pembacaan melalui modul bacaan bergrade. Dan yang kedua adalah meningkatkan sekurang-kurangnya 80% kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 1 SK Kuala Besut dari segi sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul setelah menghadiri program kelas tambahan Bacalah Anakku. Dan yang ketiga adalah meningkatkan 100% minat serta keyakinan diri untuk membaca terhadap murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kuala Besut setelah menyertai program kelas tambahan Bacalah Anakku. Dapat disimpulkan di sini bahawasanya di dalam objektif kajian kami mempunyai hala tuju, intervensi dan sasaran di dalam semua objektif kajian kami. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai sasaran. Jadi, program Bacalah Anakku ini disasarkan kepada 20 orang murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Kuala Besut yang mempunyai masalah pembacaan. Jadi, dalam kalangan 20 orang tersebut, ia terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 12 orang murid perempuan. Jadi ciri-ciri murid sasaran ini itu yang pertama, murid yang tidak mempunyai minat untuk membaca, murid yang tidak boleh membaca, murid yang boleh membaca tapi dia memerlukan sedikit bimbingan daripada guru, murid yang tidak dapat mengenal pasti huruf vokal yang betul, dan murid yang tidak mampu membaca dengan sebutan, intonasi serta ejaan berdasarkan tanda baca. Jadi, kelemahan bagi kumpulan sasaran ini iaitu kita kena pasti kelemahan dari segi membaca yang mana murid-murid ini telah dikenal pasti melalui pemerhatian daripada guru terhadap setiap orang murid, dan murid tersebut juga akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran ataupun kita panggil PDPC di dalam kelas. Seterusnya, murid-murid ini juga akan menghadapi kesulitan dalam membaca dengan lancar termasuk sebutan, intonasi dan ejaan yang betul berdasarkan tanda bacaan. Okey, seterusnya, murid tersebut juga mempunyai masalah daya ingatan yang pendek, mudah hilang tumpuan, cepat rasa bosan ketika belajar dan mempunyai keyakinan diri yang rendah dikesan dalam kumpulan sasaran. Jadi mereka ini masih memiliki potensi untuk terus maju dalam pembelajaran, tetapi mereka ini memerlukan strategi pengajaran yang berbeza dengan kumpulan yang lain, kumpulan pelajar-pelajar yang lain berdasarkan tahap mereka sendiri. Jadi ia memerlukan bimbingan daripada guru tersebut untuk membuat satu strategi pengajaran yang sesuai untuk murid tersebut. Okey, seterusnya iaitu tinjauan awal dan penilaian. Jadi tinjauan awal ini akan dilakukan untuk mengenal pasti sama ada pelajar tersebut minat ataupun tidak terhadap membaca. Jadi ada beberapa kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti tahap pembacaan murid-murid tersebut. Yang pertama iaitu kaedah pemerhatian. Guru akan membuat pemerhatian terhadap murid tersebut sama ada mereka berminat ataupun tidak dalam membaca. Jadi, guru akan menilai berdasarkan interaksi pelajar dengan bahan bacaan seperti buku, majalah, komik dan sebagainya. Sebagai contoh, guru akan memberikan buku kepada pelajar dan berdasarkan pembacaan murid tersebut, guru akan menilai berdasarkan reaksi pelajar semasa membaca, termasuk ekspresi muka mereka, tingkah laku membaca dan reaksi emosi turut akan diambil kira. Seterusnya, terhadap
dari segi pemerhatian ini juga, dia akan memberi gambaran terhadap minat pelajar tersebut terhadap pembacaan. Jadi penlibatan dan reaksi pelajar tersebut semasa membaca bahasa Melayu. Jadi pemerhatian ini akan memberi gambaran terhadap minat tersebut, sama ada pelajar itu minat ataupun tidak dalam membaca. Kalau pelajar itu minat, mereka akan memberi reaksi yang gembira, seronok semasa membaca. Tetapi kalau pelajar tersebut macam alah tak best lah membaca, alah tak best lah, boring lah, itu maksudnya pelajar tersebut tidak berminat dalam membaca. Okey, seterusnya iaitu temu bual. Dalam temu bual ini dilakukan untuk mendapat pemahaman awal tentang minat membaca dalam kalangan pelajar. Jadi murid-murid ini akan mengungkapkan pandangan, perasaan dan pengalaman terhadap pembacaan mereka. Data ini akan dikumpul melalui temu bual yang meliputi cerita, pendapat secara langsung. Kita akan bertanyakan kepada murid pendapat mereka, sama ada mereka ini apa pendapat mereka terhadap membaca, sama ada mereka ni rasa seronok ataupun boring ataupun alah membaca. Jadi kita akan membuat penilaian semasa temu bual dijalankan. Okey, seterusnya yang terakhir sekali iaitu ujian prapasca, yang mana kita menilai kemahiran membaca dan minat membaca sebelum intervensi dijalankan. Jadi ujian prapasca ni akan dijalankan seperti peperiksaan, yang mana kita akan menilai dalam termasuk kekerapan dan peratus lulus atau gagal pelajar tersebut. Jadi hasil daripada analisis peperiksaan yang dijalankan, data-data pemerhatian ini akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah dan penceritaan. Jadi ini kita akan mengambil kira sama ada perkara ini akan sama ada mereka ini minat ataupun tidak. Seterusnya adalah tindakan ataupun program intervensi yang dicadangkan. Okey, bagi memastikan program kelas tambahan Bacalah Anakku Ini berjaya, satu pelaksanaan program intervensi telah dibuat bagi meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid tahun 1 di SK Besut, di samping memastikan objektif kajian tercapai. Tindakan atau program intervensi yang dicadangkan ini merupakan satu langkah yang dilakukan di dalam fasa merancang dan fasa bertindak mengikut model kajian tindakan KMIS dan McTaggart. Okey, kami menggunakan model kajian tindakan KMIS dan McTaggart bagi melaksanakan kajian tindakan program kelas tambahan Bacalah Anakku Ini. Okey. Model kajian KMIS dan McTaggart ni dia melibatkan proses perancangan, proses fasa tindakan, pemerhatian dan refleksi. Langkah ini penting kerana sebelum pelaksanaan intervensi dilakukan, kami telah mengenal pasti isu ataupun masalah yang timbul berdasarkan hasil pemerhatian dan juga temu bual berdasarkan tinjauan awal. Program yang bersesuaian juga telah dibuat setelah masalah atau isu ini dikenal pasti. Hasil daripada tinjauan awal didapati pelajar tidak mendapat bantuan dan bimbingan semasa di rumah kerana ibu bapa mereka ni kurang berkemampuan dalam menyediakan kemudahan dan persekitaran pembelajaran yang selesa. Jadi keadaan tersebut dia menjejaskan minat murid untuk terus belajar. Jadi kami memilih langkah untuk mengadakan kelas tambahan kepada murid-murid bagi memudahkan mereka. Berikut merupakan cadangan daripada program kelas tambahan Bacalah Anakku Ini. Berikut merupakan penerangan secara lebih detail mengenai program
kelas tambahan Bacalah Anakku. Matlamatnya adalah yang pertama, memperkukuh kemahiran membaca dan mengurangkan peratus murid tidak boleh membaca. Yang kedua, membantu guru menilai kemajuan membaca dan membuat strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan minat membaca murid. Dan yang keempat adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan kondusif, bersesuaianlah dengan isu yang kita dapati tu. Okey, objektifnya adalah bagi meningkatkan peratusan murid dalam menguasai tahap pembacaan. Seterusnya, guru dapat menilai dengan mudah setelah mengenal kebolehan murid. Yang ketiga, murid mampu memberi tindak balas yang responsif semasa sesi PDP. Dan yang terakhir adalah murid dapat menguasai kemahiran membaca dengan selesa bersama guru yang dikenali. Sasarannya adalah 20 orang murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Kuala Besut. Pelaksanaan kelas bermula daripada 4 Februari sehinggalah 8 April. Kelas tambahan ni dijalankan pada setiap hari Sabtu pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Dia melibatkan 20 orang murid itulah yang telah dikenal pasti. Murid dinilai melalui ujian diagnosis yang telah disediakan. Okey, murid juga disediakan makanan dan minuman ketika mereka datang ke kelas tambahan ni. Ni adalah untuk menarik minat mereka lah untuk hadir ke kelas tambahan yang dijalankan ni. Guru akan melaksanakan aktiviti roda bacaan dan juga aktiviti ganjaran ILO itu sepanjang 2 bulan. 2 bulan secara bergilir-gilir mengikut minggu dengan penglibatan kumpulan yang berbeza. Misalnya 20 orang tu kami akan pecahkan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A seramai 10 orang ahli dan kumpulan B seramai 10 orang ahli. Okey, pada minggu yang pertama, bulan pertama, kita akan buat dulu aktiviti roda bacaan dan seramai 10 orang sahaja ahli yang akan terlibat dengan aktiviti ini. Kemudiannya pada yang minggu kedua tu kita akan tukar kumpulan pula. Kumpulan B, mereka ni akan melakukan aktiviti ganjaran ILO pula. Selepas tu bergilir-gilir sehinggalah minggu kedua, akhir minggu kedua. Okey, bagi aktiviti deklarasi sajak ni, dia akan dilakukan pada 2 minggu pertama pada bulan yang terakhir. Bagi menangani masalah murid-murid berdasarkan pemerhatian pada peringkat tinjauan awal tu, okey, masalah murid-murid iaitu yang pertama, tidak mampu membaca dengan sebutan, intonasi serta jeda yang betul berdasarkan tanda bacaan dan membaca dengan lancar menggunakan pelbagai teknik bacaan. Seterusnya, kurang jelas bunyi huruf dan suku kata walaupun telah diulang berulang kali, dan murid melakukan kesalahan ejaan seperti mencampur huruf besar dan huruf kecil dan tidak menjarakkan perkataan serta meninggalkan huruf dalam perkataan. Jadi kami telah merancang kaedah tindakan yang kami rasakan sesuai bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu aktiviti roda bacaan. Okey, aktiviti yang pertama, aktiviti roda bacaan. Objektif aktiviti ni adalah bagi membolehkan murid dapat menyebut suku kata terbuka. Sebagai contoh, bokula. Okey. Yang kedua adalah bagi membolehkan murid dapat mengenal pasti jenis-jenis kesalahan ejaan. Dan yang ketiga adalah murid dapat mengenali struktur suku kata. Antara bahan-bahan bagi aktiviti ni adalah roda putar, kad perkataan dan bahan membaca. Prosedur pelaksanaan ni dia dilaksanakan sepanjang 2 bulan secara bergilir-gilir mengikut minggu.
dan dengan penglibatan kumpulan yang berbeza. Aktiviti dihadkan kepada 10 orang murid yang mewakili kumpulan A untuk melakukan aktiviti pada bulan pertama mengikut giliran, minggu kemudiannya diikuti kumpulan B setelah aktiviti ganjaran ILO dilakukan sehinggalah bulan Mac. Caranya adalah wakil murid dia perlu memutarkan roda pusing yang dilekatkan dengan kad perkataan sehingga roda berhenti. Murid akan menyebut soalan dan kemudiannya menjawab soalan tersebut. Okey. Murid memutarkan roda secara berterusan sehingga kumpulan lawan tidak dapat menyebut atau membatangkan suku kata dengan betul serta mengenal pasti kesalahan ejaan tersebut. Pemenang juga akan diberikan ganjaran oleh guru pada akhir permainan. Bagi menangani masalah murid-murid berdasarkan pemerhatian pada peringkat tinjauan awal tu, okey, masalah murid-murid iaitu yang pertama, tidak mampu membaca dengan sebutan, intonasi serta jeda yang betul berdasarkan tanda bacaan dan membaca dengan lancar menggunakan pelbagai teknik bacaan. Seterusnya, kurang jelas bunyi huruf dan suku kata walaupun telah diulang berulang kali, dan murid melakukan kesalahan ejaan seperti mencampur huruf besar dan huruf kecil dan tidak menjarakkan perkataan serta meninggalkan huruf dalam perkataan. Jadi kami telah merancang kaedah tindakan yang kami rasakan sesuai bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu aktiviti roda bacaan. Okey, ini merupakan penerangan mengenai aktiviti ganjaran ILO. Okey, objektifnya adalah yang pertama, dia bagi memupuk minat murid dalam budaya membaca di dalam kehidupan seharian melalui aktiviti ini. Macam yang kita tahu tadi, mereka tak minat dengan membaca, bosan dengan teknik pengajaran yang disampaikan hari-hari. Jadi kita merancang aktiviti inilah okey, bagi memupuk minat mereka. Selain itu, nak meningkatkan tahap penguasaan kemahiran asas membaca dan meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap aktiviti membaca dan memupuk sikap bersaing sesama rakan sebaya secara sihat. Antara bahan-bahannya adalah kad bacaan bergrade, borang rekod bacaan dan juga ganjaran. Prosedur pelaksanaannya ni samalah seperti aktiviti roda bacaan tadi. Dia dilaksanakan sepanjang 2 bulan secara bergilir-gilir dengan aktiviti roda bacaan itulah. Selepas kiranya minggu ni kita buat aktiviti roda bacaan. Minggu yang kedua kita ganti dengan aktiviti ganjaran ILO. Kemudian minggu yang ketiga kita ulang balik aktiviti roda putar, dan kemudian berselang-selang secara bergilir minggu keempat aktiviti ganjaran ILO. Okey. Aktivitinya tetap sama, tapi kandungan pengajaran dia tu berbeza. Okey, dia akan ditentukan oleh gurulah. Aktiviti ni pun sama, dia dihadkan kepada 10 orang murid. Okey, murid hanya perlu membaca kad bacaan sahaja yang diarahkan guru dengan betul, dan mereka boleh menuntut hadiah sekiranya dapat mengumpul mata yang tinggi. Okey, aktiviti ni tidaklah terlalu sukar untuk dilakukan. Murid-murid tu hanya cuma perlu membaca dengan betul sahaja untuk mendapatkan ganjaran mereka. Seterusnya, aktiviti terakhir iaitu aktiviti deklarasi sajak. Okey, objektif aktiviti ini adalah membantu guru untuk menguji kemahiran membaca murid, memupuk rasa cinta murid terhadap pembacaan dan melahirkan murid yang mahir berinteraksi dan berani. Prosedur pelaksanaan ni adalah dia dilakukan pada minggu pertama.
Dan kedua, pada bulan yang terakhir dengan penglibatan kumpulan yang berbeza. Okey, maknanya pada bulan Februari dan Mac tu kita tak laksanakan lagi aktiviti ni. Kita akan laksanakan pada bulan yang terakhir lah. Okey, bagi nak menguji kemahiran murid-murid ni setelah mereka melakukan aktiviti yang meningkatkan tahap penguasaan kemahiran asas membaca mereka lah, iaitu aktiviti sebelum ni, aktiviti roda bacaan dan aktiviti ganjaran ILO tu. Okey, seterusnya kelas ni bermula macam biasalah, daripada kelas ni dia bermula bulan yang ketiga pada minggu pertama dan minggu kedua sahaja. Okey. Dia melibatkan 20 orang murid dan macam biasa murid ni akan disediakan makanan dan minuman untuk menarik minat mereka. Baik, seterusnya adalah jadual pelaksanaan bagi program kelas tambahan Bacalah Anakku. Di sini kami membuat jadual pelaksanaan menggunakan sasaran iaitu 20 orang murid tahun 1 Sekolah Kebahasaan Kuala Besut. Untuk pelaksanaan program kami memulakan kelas pada 4 Februari hingga 8 April. Baik, seterusnya kelas tambahan akan dijalankan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu pada jam 8.30 hingga 12.30 hari. Program ini juga melibatkan 20 orang murid tahun 1 yang telah dikenal pasti melalui ujian diagnosis yang telah disediakan kepada para pelajar. Murid juga disediakan makanan dan minuman semasa hadir ke kelas tambahan untuk menarik minat mereka. Okey, di sini guru akan melaksanakan aktiviti roda bacaan dan aktiviti ganjaran ILO sepanjang 2 bulan. Yang pertama secara bergile-gile mengikut minggu, seperti mana kami telah membahagikan kepada 2 kumpulan iaitu 10 orang kumpulan A dan 10 orang kumpulan B. Dan juga kami juga akan melaksanakan aktiviti deklarasi sajak yang akan dilakukan pada 2 minggu pertama dan pada bulan terakhir iaitu pada bulan April lah. Okey, dan seterusnya ini adalah aktiviti yang kami akan dijalankan di dalam program kelas tambahan kami iaitu aktiviti koda bacaan, aktiviti ganjaran ILO dan juga aktiviti deklarasi sajak. Baik, ini adalah jadual pelaksanaan kami pada Februari. Dan kami memulakan kerja kami dengan mengenal pasti masalah pada 1 Februari. Seterusnya kami juga telah membuat proposal dan membentuk perancangan pada 4 Februari. Kami juga akan menjalankan tindakan dengan program pertama iaitu kelas tambahan Sansubah, iaitu kami mengadakan kelas ini pada setiap hari Sabtu daripada bulan Februari sampai bulan April. Baik, seterusnya adalah tindakan yang kedua adalah kami melakukan aktiviti roda bacaan itu bagi kumpulan pertama iaitu kumpulan A. Kerana kami telah membagi kepada 2 kumpulan, kepada A dan kumpulan B, iaitu kami meletakkan kumpulan A pada hari Sabtu pertama pada minggu pertama. Baik, seterusnya kami meletakkan kumpulan B untuk aktiviti roda bacaan pada 11 hari bulan 2. Seterusnya, kami juga telah meletakkan aktiviti tindakan kedua iaitu aktiviti ILO bagi kumpulan A pada 18 Februari dan seterusnya kami meletakkan untuk kumpulan B untuk bagi aktiviti ILO pada 25 Februari. Jika dilihat di sini, bagi aktiviti ILO dan juga aktiviti roda bacaan, kumpulan A dan kumpulan B secara bergile-gile menghadiri kelas tambahan pada hari Sabtu. Baik, bagi bulan April ini kami tidak lagi menggunakan aktiviti ILO dan juga aktiviti roda bacaan. Kami telah melakukan aktiviti deklamasi sajak kepada 20 orang pelajar tadi supaya kami dapat menilai apakah prestasi mereka setelah menghadiri kelas tambahan program Bacalah Anakku selama 2 bulan pada bulan Februari dan bulan Mac. Baik, seterusnya kami juga melaksanakan program ini secara bergilir mengikut kumpulan di mana pada 1 April kami meletakkan
kumpulan A untuk aktiviti deklamasi sajak, dan pada 8 April untuk bagi kumpulan B untuk proses deklamasi sajak. Dan seterusnya kami telah mengutip data dan menganalisis data pada 15 April, dan akhir sekali kami membuat laporan untuk projek kami pada 18 April 2023. Okey, terima kasih kepada rakan sekumpulan saya. Okey, jadi saya akan teruskan pembentangan slide iaitu anggaran kos. Okey, jadi setiap program yang kita laksanakan ataupun kita jalankan, mestilah kita mengetahui kos perbelanjaan sesuatu program lah. Jadi anggaran kos ini digunakan untuk mengetahui bajet sesuatu program. Okey, paparan slide ini menunjukkan anggaran kos bagi program kami yang dilaksanakan, di mana terdapat 8 perkara yang harus kami membeli ataupun kami disediakan untuk belanja lah. Jadi anggaran kos ini untuk 20 orang pelajar tahun 1 SK Kuala Besut. Jadi kami menganggarkan kos perbelanjaan ini akan digunakan sebanyak RM1,312. Okey, jadi jumlah anggaran ini untuk tempoh selama 3 bulan lah, iaitu bulan Februari hingga April. Slide terakhir adalah slide rumusan. Jadi selagi murid tidak dibuktikan yang mereka mengalami kecacatan yang menghalang keupayaan mereka untuk membaca, jadi mereka semua ini mempunyai potensi yang perlu dikembangkan lah. Okey, seterusnya adalah rawatan yang diberi seawal mungkin akan dapat mengatasi kelambatan murid dalam menguasai bacaan. Jadi perancangan dan pelaksanaan aktiviti ini perlu dibuat dengan rapi dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi serta komited oleh semua pihak yang dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan aktiviti ini harus mempunyai penglibatan yang sangat tinggi, keikhlasan serta komitmen yang tinggi dari guru pemulihan khas, guru-guru lain, guru besar, KPN dan agensi di bawahnya, ibu bapa dan masyarakat yang pastinya akan menjamin kejayaan aktiviti ini. Okey, dengan keperhatian dan komitmen yang kuat, aktiviti pemulihan membaca boleh berjaya dan memberi manfaat yang besar kepada pelajar yang mengalami masalah ini. Jadi ini saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.